Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, kita bersua lagi. Perkongsian saya pada kali ini merupakan kesinambungan daripada perkongsian saya lepas. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam slide, saya telah memperkenalkan pelaziman pendekatan bertema, iaitu suatu pendekatan terkini untuk tahun 2022 ya, yang kita boleh aplikasikan ataupun laksanakan dalam fasa endemik ini. Dan untuk perkongsian saya pada kali ini, saya akan membawa perhatian rakan-rakan semua untuk membincangkan pendekatan bertema dalam 3 subperbincangan yang utama. Pertama ialah saya akan memperkenalkan kenapakah pendekatan bertema dipilih. Kedua, saya akan cuba untuk mengupas dan mendefinisikan pendekatan bertema. Dan yang ketiga ialah saya akan cuba untuk menjelaskan siapakah pihak yang berperanan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pelaziman pendekatan bertema di sekolah. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut ketiga-tiga subperbincangan ini, teruskan bersama saya. Kita bersua kembali, rakan-rakan Maya yang dikasihi. Pada tahun 2011, Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat perubahan ke atas kurikulum kebangsaan, di mana kurikulum berasaskan standard telah diperkenalkan, melibatkan perubahan dari segi kandungan, kemahiran dan nilai serta elemen merentas kurikulum EMK selaras dengan perkembangan global. Jadi apa yang kita harapkan ialah murid yang kita lahirkan selepas daripada persekolahan ini akan mampu untuk survive dan bersaing di dalam perkembangan global semasa ini. Oleh itu, perubahan ini menuntut guru untuk merancang dan mereka bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP dengan menggalakkan pembelajaran bermakna serta selari dengan minat, potensi, situasi, latar belakang murid dan juga cara murid itu belajar sendiri. Okey, rakan-rakan Maya yang dikasihi sekalian, salah satu cabaran dalam pembelajaran yang berlaku sekarang ini ialah keupayaan murid untuk menghubung kait maklumat ataupun pelajaran yang mereka perolehi di kelas ataupun di sekolah. Mereka tidak dapat menghubung kaitnya dengan kehidupan harian. Okey, itu adalah salah satu cabaran yang kita depani di kala ini. Okey, PDP yang sangat bertumpu kepada penguasaan kandungan mata pelajaran semata-mata melalui kaedah menghafal atau mengingat konsep atau fakta berkemungkinan menyebabkan murid kurang menggunakan keupayaan berfikir sehingga kan sukar untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid kita. Jadi ini juga menyebabkan murid kita kurang berpeluang untuk menghubung kait antara kandungan pelajaran yang mereka pelajari dengan kehidupan harian mereka yang sebenar. Jadi rakan-rakan Maya sekalian, isu ini juga telah disokong oleh Saraswati dan Stanley 2018 berdasarkan dapatan kajian mereka mendapati murid berupaya untuk menguasai suatu pengetahuan dengan baik apabila belajar dalam konteks keseluruhan yang koheren kepada mereka dan mereka berupaya untuk menghubung kaitkan apa yang mereka pelajari semasa di sekolah ataupun di mana-mana pembelajaran secara formal dan informal, mereka dapat kaitkan dengan dunia sebenar. Okey, jadi kenapa pendekatan bertema? Elemen kesepaduan kandungan pelajaran dengan konteks sebenar dalam kehidupan murid di bawah satu-satu tema akan membolehkan pembelajaran yang lebih bermakna dalam kalangan mereka. Jadi pendekatan bertema dalam PDP telah memberi peluang kepada murid untuk membuat berkaitan. Okey, jadi sekarang kita cuba untuk melahirkan murid yang mampu untuk membuat berkaitan apa yang mereka pelajari di dalam semasa pembelajaran mereka dengan pengalaman sebenar mereka dalam kehidupan harian. Okey, jadi ini akan membolehkan murid menguasai pelajaran melalui pemahaman yang mendalam, pengalaman mereka sendiri dan bukan melalui kaedah hafalan semata-mata. Jadi dapat kita buat kesimpulan, kita rumuskan dengan lebih padat pendekatan bertema itu merupakan satu kaedah PDP yang menggunakan tema
merupakan kesepaduan ilmu dan pembelajaran mendalam, ya, pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada beberapa disiplin ilmu atau beberapa disiplin mata pelajaran. Pendekatan bertema ini dipilih bersesuaian dengan minat, persekitaran latar belakang, masa dan tahap perkembangan murid. Dan yang paling utama, pendekatan bertema merupakan satu pembelajaran melibatkan hubungan kandungan mata pelajaran dengan kehidupan harian murid dan dunia sebentar, dengan menghasilkan pembelajaran bermakna dan menyeronokkan. Jadi itu adalah sedikit penjelasan yang ringkas berkaitan dengan pendekatan bertema. Rakan-rakan semua, seterusnya kita move kepada apakah rasional pelaksanaan pelaziman pendekatan bertema ini. Okey, daripada slide yang saya tunjukkan di hadapan, terdapat 4 rasional utama. Kita go satu persatu, dimulai dengan poin yang pertama, ya, pelaksanaan KSSR Semakan 2017 dan KSSM lengkap satu kitaran. Okey, tinjauan daripada bahagian pembangunan kurikulum pada tahun 2019 mendapati bahawa tahap pemahaman guru yang tinggi ke atas KSSR Semakan 2017 dan tahap pemahaman guru adalah sederhana tinggi terhadap KSSM menengah rendah. Jadi daripada dapatan tinjauan BPK 2019 ini, kita mendapati bahawa guru-guru sekolah rendah dan sekolah menengah mempunyai tahap penguasaan yang agak tinggi di dalam kurikulum berasaskan standard ini. Jadi ini akan menjadi satu kekuatan yang kepada kita, ya, apabila menguasai kurikulum berasaskan standard ini untuk merancang dan melaksanakan pelaziman pendekatan bertema melalui tema-tema yang telah dipilih. Okey, yang kedua, rasional pelaksanaan pelaziman pendekatan bertema ini adalah untuk memperkasakan pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD. Di sekolah rendah, kita sudah sedia maklum bahawa UPSR telah pun dimansuhkan dan aktiviti di bawah pendekatan bertema merupakan salah satu kaedah alternatif, ya, dalam pentaksiran bilik darjah. Itu di peringkat sekolah rendah. Bagaimana di peringkat menengah rendah, ya, memperkasa penguasaan konsep, mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dan persediaan ke menengah atas. Dan seperti yang kita sedia maklum, sejak 2020 sehingga 2021, ya, peperiksaan tingkatan 3, ya, pentaksiran tingkatan 3 PT3 ke atas murid tingkatan 3 telah pun dibatalkan. Jadi ini menjadi salah satu kekuatan lah kepada kita untuk melaksanakan pelaziman ini, ya, sebagai satu kaedah alternatif, ya, untuk meningkatkan penguasaan konsep, ya, aplikasi pengetahuan dan kemahiran, dan murid-murid itu lebih bersedia untuk naik ke tingkatan yang seterusnya. Okey, main point yang ketiga ialah dalam gelombang ketiga PPPM, ya, gelombang ketiga kita pun telah berada di dalam gelombang yang ketiga, iaitu gelombang yang terakhir di dalam PPPM, di mana di dalam fasa ini, di dalam fasa ketiga ini dia bersifat keluasan, flexibility, dan juga pelaziman ini menjadi satu alternatif kepada guru dalam mempelbagaikan kaedah PDP dalam melaksanakan kurikulum berasaskan standard. Dan rasional yang keempat ialah elemen merentas kurikulum. Okay, elemen merentas kurikulum. For example, kita boleh memperkenalkan pembelajaran digital untuk menyokong pelaziman ini, bantu murid untuk membuat berkaitan, antara disiplin ilmu yang dipelajari dengan dunia sebenar secara kontekstual. Jadi itu adalah 4, ya, rasional utama kenapa pendekatan bertema diperkenalkan untuk menjadi salah satu kaedah alternatif di dalam sistem pendidikan kita. Yang seterusnya, yang terakhir, ya, untuk perbincangan kita pada kali ini ialah siapakah yang berperanan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pelaziman ini. Jadi peranan dan tanggungjawab setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan pendekatan bertema adalah penting bagi memastikan kejayaan dan keboleh laksanaannya di sekolah. Jadi pihak yang terlibat di peringkat sekolah ialah pentadbir, iaitu pengetua dan guru besar, guru penolong kanan GPK, guru kanan mata pelajaran,
GKMP, Ketua Panitia KP dan guru mata pelajaran itu sendiri. PGB dan GPK adalah bertanggungjawab menerajui leading perbincangan bagi pelaksanaan pendekatan bertema di peringkat sekolah. Okey, kita lihat. Okey, apakah peranan dan tanggungjawab pentadbir sekolah? Pertama, pentadbir sekolah perlulah menyampaikan hasrat ini kepada semua warga sekolah termasuk ibu bapa supaya pendekatan ini dapat dilaksanakan secara optimal. Okey, kedua, buat satu perancangan strategik bagi memastikan latihan dalaman ladap dalam bentuk PLC secara berterusan atau program pementoran wajar dijalankan demi meningkatkan keupayaan guru menggunakan pendekatan bertema ini. Dan yang ketiga, pentadbir menyediakan ruang perbincangan seperti bengkel kerja atau diskusi profesional supaya guru dapat berbincang dan menyediakan RPT serta memetakan standard pembelajaran yang sesuai berdasarkan tema yang telah ditentukan ataupun dipilih. Jadi mungkin kita telah terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Okey, tema-tema yang boleh ditentukan atau dipilih itu kita pilih daripada tema-tema yang terkesan akibat daripada 2 tahun yang lalu. Proses ini perlu dilaksanakan secara muafakat supaya boleh merancang dan mereka bentuk kesepaduan pelbagai bidang pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey, seterusnya kita masuk kepada apa peranan guru kanan mata pelajaran dan ketua panitia. Okey. Pertama, meneliti standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai. Especially standard kandungan dan standard pembelajaran yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Itu boleh kita jadikan sebagai salah satu pilihan. Yang kedua, kita boleh tentukan standard kandungan atau standard pembelajaran yang diminati oleh murid itu sendiri. Okey, seterusnya menentukan tema utama dan subtema yang sesuai berdasarkan lokaliti sekolah. Yang ketiga, menentukan aktiviti dan pentaksiran yang bersesuaian bagi setiap subtema dan mata pelajaran yang berkaitan. Okey, mata pelajaran yang disepadukan, diintegrasikan supaya tidak ada pertindahan ilmu dalam aktiviti yang dirancang. Dan apabila aktiviti dan pentaksiran telah dirancang, yang terakhir, kenal pasti strategi 1, 2 atau 3 yang akan saya perkenalkan selepas ini. Okey. Guru kanan mata pelajaran dan ketua panitia semua mata pelajaran perlulah berbincang untuk mendapatkan kesepakatan skop bagi setiap tema utama yang telah dipilih supaya ada kesepaduan bidang ilmu yang akan disampaikan melalui setiap mata pelajaran. Okey, bagaimana dengan ketua panitia? Ketua panitia juga perlu memastikan guru mata pelajaran menyediakan RPT berdasarkan strategi pelaksanaan yang telah dipilih bersama-sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Okey, RPH juga perlu disediakan dengan mengambil kira penggabung jalinan dan hubung kait berbagai disiplin ilmu, beberapa mata pelajaran yang digabungkan di bawah tema utama dan subtema yang berkaitan. Okey, objektif PDP adalah berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam di SKP mata pelajaran dan bukan berdasarkan tema semata-mata. Okey, RPH adalah seperti biasa, PDP seperti biasa. Okey, kita akan cuba untuk mencapai standard pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang, bukannya untuk mencapai tema itu sendiri. Okey, seterusnya guru mata pelajaran. Okey, apakah peranan guru mata pelajaran? Pertama, membuat jaringan dengan guru mata pelajaran lain. Okey, manakah mata pelajaran yang sesuai untuk melaksanakan pendekatan bertema ini. Kedua, merancang dan menggunakan tema yang sama dengan guru mata pelajaran lain. Ketiga, mewujudkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai dari pelbagai mata pelajaran di bawah satu tema. Okey, cuba kenal pasti di bawah satu tema manakah mata pelajaran yang terlibat. Yang keempat, mengenal pasti konsep yang serupa daripada SP yang hendak dicapai dalam pelbagai mata pelajaran. SP itu adalah standard pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang kelima, merancang aktiviti yang membolehkan pembelajaran bermakna dalam kalangan murid.